ketiga, ilmu al-qada, ilmu kehakiman. Al-qada, ini dua gana ni. Yang keempat, tasbih al-jibal. Mereka juga memahami tasbih gunung kanan, Bukit Bukau. Bukit Bukau ni waktu dia tasbih tenang-tenang, baik relax lah. Tapi sekali dia tasbih marah, tengok apa jadi. Gunung, kepala air turun, ramai yang mati. Rumah-rumah tenggelam lumpur. Ini semua Allah nak bagi pengajaran kepada kita. Berapa dah kita? Yang kelima, ilmu asy-syariah. Sudah pasti syariat Islamiah, kerana mereka ni rasul. Nabi dengan rasul, dia bukannya ketua tentera, ketua negara semata-mata, tapi dia ketua negara yang bertaraf Nabi, bertaraf rasul. Itu 5 yang telah disenaraikan oleh para ulama Islam. Kalau kita korek, boleh lagi kan. Baik, kita letak 5 dulu. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Ada lagi bagi Nabi Daud dalam ayat lain, wa'allamnahu san'ata labusin. Kami ajar Daud pula boleh buat besi jadi lembut di tangan dia. Dia boleh buat baju besi, baju rantai. Jadi tanda. Yang keenam, Daud pakar dalam bidang ilmu besi. Baju besi, baju rantai ni, itu pakar dia. Banyaklah. Kita ambil senarai pendek dulu. Baik, bila dia dapat ilmu yang begitu besar, waqala, dua-duanya berkata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada kami ilmu yang mengatasi ramai daripada orang lain. Ini ilmu, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ini kita kena sentiasa. Bila kita dapat satu maklumat yang besar, ilmu, apa saja perkara, yang pertama sekali kita kena letak kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah yang anugerahkan kepada kita ilmu. Kalau tidak, kita jahil. Bukan sangat jahil, kata orang Kelantan ni, jahil tu okey. Jahil tu okey ni, jahil sungguh lah. Tak ada benda. Tapi dengan ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita pun jadilah orang pandai. Bila jadi orang pandai, apa yang sepatutnya? Tawadhu dengan ilmu dan menyebarkan ilmu itu kepada orang. Jangan duduk bila mari berasa pandai, sombong, takabur, kita kata la ya akhi. Baik, nampaknya ayat ini lebih fokus kepada Nabi Sulaiman. Sebab dia berhenti setakat tu, ya, dua beranak tu. Setakat ayat 15, kemudian ayat 16 ini Allah Ta'ala telah beri kepada Nabi Sulaiman mewarisi ilmu ayah dia. Tengok ayat 16. Wa waritha Sulaiman Daud. Dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kuasa kerajaan pemerintahan Nabi Daud. Daud dah habis, tempoh dia diambil oleh Nabi Sulaiman. Ini yang dikatakan sistem pentadbiran dalam negara Islam ni ada yang bersifat peraja, macam ni, diambil terus daripada Daud kepada Sulaiman, dan ada yang bersifat pilihan seperti berlakunya kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi tak lantik direct Abu Bakar khalifah, tapi dia panggil hing ataupun isyarat tu banyak sekali lah. Kita pun dah bincang tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni. Isyarat-isyaratnya sungguh besar yang menunjukkan kepada Abu Bakar itu layak mengganti Nabi menjadi pilihan. Para pelajar sekalian, setelah dua beranak ini telah mendapat kelebihan yang besar, tadi kita sebut 5-6 ilmu yang diberi, asyara ila fadli Sulaiman, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi isyarat kelebihan Sulaiman bi'annahu jama'a ila ma'atahu. Allah Ta'ala kumpulkan hak dia, kelebihan dia seorang, dan kelebihan ayah dia juga dia mewarisi. Maknanya
Ta'ala anugerahkan kepada dua beranak ini, itulah di antara syukur faddalana ala kathir, faddalana yang Allah Ta'ala lebihkan kami. Jadi kelebihan dia ada di sini. Beberapa senarai yang telah kita sebutkan tadi. Baiklah. Maka warisan Sulaiman ambil apa daripada ayah dia? Abahu, Allah Sulaiman menerima daripada ayah dia al-ilma, ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Daud dalam masa hidup dia. Mana Sulaiman ni belajar dengan ayah dia. Jadi kita kena hati-hati. Kita ni kadang-kadang ayah kita ustaz, ayah kita tuan guru, tapi kita tak belajar dengan ayah kita. Tidak ambil ilmu ayah. Ini ramai juga ni. Dan wal mulk, kerajaan, kuasaan kerajaan berpindah kepada Sulaiman. Faja'alahu lahu ba'da abihi Daud. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sulaiman berbanding dengan anak-anak Nabi Daud yang lain. Nabi Daud ni di antara Nabi yang ramai juga anak dia, tapi Allah berikan kekuasaan kepada Sulaiman, beri ilmu kepada Sulaiman. Tak pelik lah zaman kita ni. Anak berhati tengok tuan-tuan dan puan-puan, ini realiti kehidupan. Berapa ramai tuan-tuan guru yang telah meninggal, Allah yaghfir lahum, kita dia terpaksa bagi wakaf, hantar ke pondok, hantar ke majlis agama, hantar ke universiti. Kita peninggalan tuan guru. Kenapa? Sebab anak dia tak dapat mewarisi, kerana anak dia dihantar ke sekolah biasa, dia panggil sekolah kebangsaan. Langsung tak reti baca kitab. Bahkan pondok pun tutup dengan sebab tidak ada pewaris. Maka menjadi kewajipan kepada tuan-tuan guru, ibu bapa, kena ada pelapis. Jadi dalam isu ni, pelapis kepada Daud diturun kepada Sulaiman. Ada ramai lagi anak dia lain, tapi tidak diberi anugerah yang besar ini. Itulah penjelasan daripada Imam Ibnu Jarir ini At-Tabari. Jadi kami beri kepada Daud dan beri kepada Sulaiman mewarisi kekuasaan yang ada pada Daud, ilmu, kerajaan dan kenabian dapat ke Sulaiman. Baiklah, sekarang ini kita berhenti dulu daripada kisah Nabi Daud. Kita pergi pada Sulaiman. Sulaiman menyebut dalam ayat ini beberapa nikmat anugerah yang Allah beri kepada dia. Tengok, letak nombor 1. Wa warisa wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayr. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai sekalian rakyat, sedang terjemah pimpinan, wahai sekalian rakyat, sebab dia sudah jadi kerajaan, nak cakap rakyat. Semalam kita cakap tuan-tuan dan puan-puan, hari ini wahai rakyat jelata. Itulah bila sudah angkat sumpah jadi raja, berbezalah bahasa dia kan. Kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung-burung. Tengok nota di bawah 53. Nabi Sulaiman AS menyatakan demikian kerana hendak menarik perhatian tentang mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah kepadanya. Di antaranya ialah mengerti bahasa pertuturan burung. Ini dia panggil at-tahaddus bi ni'matillah, menceritakan kepada orang nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan kami faham bahasa tu burung dan kami tahu apa yang dia cakap. Kita faham juga bahasa burung. Dia mana dalam sangkar nak keluar tu. Orang kata dia nak tubik dia tu kan. Tapi apa yang dia kata tak tahu. Maka kita tahu secara umumnya Allah kata tasbih, burung bertasbih, tapi dia cakap apa? Wallahu a'lam. Ini sangat penting. Kita ceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita bersyukur. Untuk kita bersyukur. Boleh je contohnya saya kata, saya ni boleh 5 bahasa. Saya boleh bahasa Arab, bahasa Jepun, bahasa Jerman, Perancis, Inggeris, Melayu. Boleh je kita cerita. Tidaklah menjadi satu
kesalahan, kecuali kita takabur, itu cerita lain. Mana kita maklumkan kepada orang apa yang kita tahu. Boleh. Saya pandai bahasa Jepun, saya pandai bahasa Jerman, bahasa orang asli saya pandai, contohnya kita boleh cerita. Tapi kalau jangan kelentung, kalau tak pandai kata juga itu penipu nama dia, pembohong. Tak pandai. Dia pandai IU, dia cakap dia pasal bahasa Inggeris. Mana boleh? Anak enta. Kalau dia kata tukar, dia cakap anak tu ke ada seorang ni dia bau semangat anak cakap Arab lah, jumpa ustaz. Dia kata, "Ustaz, hantar pergi dulu Penipu lah ustaz ni, hantar pergi dulu." Aku nak pergi mana? Saya tak, ni rumah aku ni. Rupanya hantar tu dia, anak. Tukar anak enta pun jangan main. Akbar. Siapa orang pergi ke istana cakap benteng dengan parti dah tak? Dia kata, "Tuan aku, benteng pergi dulu." Sudah. Macam-macam cerita. Baik, kita balik ke cerita Nabi Sulaiman lah. Jangan ada main cerita nakal lain, tak habis cerita kita. Kata di para ulama, kenapa dia sebut burung? Dia tak sebut dia pandai cakap binatang lain. Ni. Wa qala jama'atu minal mufassirin innahu ulima mantaqa jami'il hanawanat. Nabi Sulaiman sebenarnya dia tahu semua percakapan haiwan, tahu semua. Wa innama zukirat tayr, kenapa disebut burung? Dia tak sebut yang lain. Ini menarik ni tuan-tuan. Li'annahu, kerana burung itu salah satu daripada sayap ketenteraan. Jadi tentera Sulaiman ni terbagi 3. Satu manusia, yang kedua jin, yang ketiga tayr, burung. Burung ni orang panggil macam kita hari ni TUDM, tentera udara Nabi Sulaiman di atas. Dia bukan sekat tentera, dia menjadi payung pada Sulaiman. Bila Sulaiman nak berjalan, burung mari rapat dia punya sayap macam tudung, Sulaiman berjalan tak kena panas. Allahu Akbar. Tentera yasiru ma'ahu li tadlilihi minas syams. Tutup. Jadi burung duduk atas, cuma harapnya tak berok atas kepala Sulaiman. Berok kena sebelah lah burung ni. Jadi burung kena tahan diri lah, jangan duduk. Kita ni jangan main belalang ni, burung atas kepala kan. Dia tahu dia kan. Baik. Itu di antara hikmah kenapa Sulaiman sebut ulimna mantiqat tayr. Sedangkan dia tahu semua bahasa lain. Nanti dia bercakap dengan semua nanti sekejap lagi. Tapi kenapa sebut burung? Itulah jawapan ulama. Wa utina min kulli syai', dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap suatu yang diperlukan. Ini bahasa ulama. Dia kata kullu tu lafaz umum. Tapi orang yang tak nak terima lafaz umum ni, dia kona sana kona sini. Ketika kita anda tengok perbincangan tentang adik kullu bid'atin dalalah, ramai dia punya kona baring kat sini. Kul ni bukan makna umum, bukan makna semua. Kita kata, ya akhi, kita kena tengok di mana siyaqul kalam. Kita bercakap tentang apa? Semua. Kalau saya cakap, semua dah dapat datang, semua ahli qaryah yang nak solat Jumaat je datang. Kalau saya semua orang satu negeri Kelantan mari sini belaka, itu kemabukan bahasa. Kita kena faham dari sudut. Baik. Nabi Sulaiman kata kul min kulli syai'. Tengok. Semua benda kata di para ulama, apa semua di sini? Abbara bi adati al-istighraq, menggunakan satu adat yang menunjukkan umum. Maksud dia, Ibnu Katsir kata min kulli ma yahtajul maliku ilaihi. Semua yang diperlukan oleh seorang raja ada pada Sulaiman. Minal udadi, daripada tentera ada. Wal alat, alat-alat peperangan ada. Juyush, askar-askar yang akan berperang ada. Dan daripada jin, manusia dan burung-burung. Wal wuhush, dan binatang-binatang buah pun ada. Wasyayatin, wal ulum, semua benda ilmu tentang pentadbiran dan ketenteraan Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sulaiman. Itu maksud dia. Maksud dia yang ada pada Sulaiman, itu yang ada. Baru kita tahu.
Sulaiman kata apa? Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ya, sesungguhnya yang demikian itu ini adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Semua benda Nabi Sulaiman, dia bercakap, dia sandak Allah, cakap, dia sandak Allah. Itulah yang sepatutnya kita, para jemaah sekalian, kita banyak bersyukur. Apa yang saya dapat ni anugerah Allah. Anugerah Allah. Jadi kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang, kan kita kata. Baik. In hadzal ladzi utina lahu al-fadlul zahirul wadih. Anugerah Allah Ta'ala yang sangat besar kepada kita. Baiklah. Itu yang pertama. Sulaiman bagi tahu kepada kita, dia dapat apa dia? Kerajaan daripada ayah dia, kemudian dia boleh bercakap tentang burung. Yang kedua, nikmat yang Allah Ta'ala beri pada yang kedua, tengok ayat 17. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr. Dan ayat yang lepas Nabi Sulaiman cerita, ini kekuasaan, ketenteraan yang kami miliki. Sekarang ini kita berpindah kepada isti'arad al-junud. Orang panggil macam raptai ataupun perhimpunan raksasa tentera. Anda tengok, sebab itulah negara mana-mana pun dia akan pilih satu hari, dia panggil hari Yaumul Istiqlal, contohnya hari mereka, hari merdeka, hari apa. Di antara perarakan yang ditunjuk ni, ketenteraan. Tadi Sulaiman cerita tentera aku ni daripada kalangan ni, tapi sekarang ni kita nak tunjuk depan mata kita tentera Sulaiman. Masya-Allah. Wa husyira li Sulaiman junudu. Dan dihimpunkan bagi Sulaiman bala tenteranya. Minal jinni wal insi, manusia, wat tayr, burung-burung. Macam mana perhimpunan ini? Allahu Akbar, tuan-tuan tanda. Fahum yuza'un. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan perjalanan masing-masing. Subhanallah. Tengok nota di bawah kata, nota 54. Selain dari seorang Nabi, Sulaiman alaihissalam seorang raja yang memerintah dan cukup lengkap dengan angkatan tentera yang besar untuk menjaga keselamatan negerinya dari ancaman musuh. Angkatan tenteranya bukan sahaja terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi pasukan-pasukan jin dan burung-burung. Inilah di antara keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada Sulaiman. Masya Allah. Sekali lagi ulama dia tak tanya, dia kata sebab apa dia sebut di sini at-tuyur wa sakata an baqiyatil hayawanat. Sebab apa? Tadilah sebabnya orang panggil burung ini salah satu daripada tentera dia.
Sulaiman besar gajah. Semua lah. Tapi macam mana Sulaiman boleh dengar? Masya Allah. Tengok tuan-tuan, ayat 18. Hatta idza ataw ala wadin nam, maralah angkatan tentera itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi Namli. Wadi An-Namli dia panggil lembah semu. Duk mana lembah semu ni? Dalam kitab pimpinan kata satu nama tempat di Palestin. Dan dalam tafsir pimpinan dia kata dia pilih sebuah tempat di Palestin. Betul ke macam tu? Kita kata wallahu a'lam, sebab Allah sebut Wadi Namli. Kata di para ulama lain dia kata Wadi Namli boleh jadi maksud dia al-jins, tempat perhimpunan semut. Tak kira di mana. Semut ni pelik. Anda tengok video pengkaji semut. Oh, Masya Allah, bijak. Dia pergi ke lubang semut, dia ambil semen yang cair, dicurah dalam tu. Banyak semen tu, masuk sampai penuh. Dibiarkan 2 hari, kemudian dia mari buka. Dia gali tanah, tengok. Oh, Masya Allah, satu bandaraya besar dalam tanah. Menasabah Tuhan kata Wadi Namli, Wadi lembah semut, maknanya bandar semut. Macam wadi lembah yang diduduki oleh manusia, semut ni besar. Jadi ada yang mengatakan zahirul kalam menunjukkan bahawa ma'ruf tempat. Wallahu a'lam. Wadi Namli ni dikenali tempat. Kita kata Allah Ta'ala yang mahu mengetahui. Sebab tu dalam panel penulis kita kata ada satu tempat di Palestin. Yang lebih tepatnya saya kata wallahu a'lam. Ada orang tanya, dia kata ustaz selalu sebut cerita Israeliat. Apa faedahnya Israeliat ni? Kita kata faedahnya memaniskan, menambah garam cerita. Ada kata garam tu sikit-sikit cantik, tapi kalau garam lebih naik darah tinggi kita. Itulah, iaitu maknanya Israeliat ni Nabi kata hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh je dengar cerita Bani Israel, tapi la tusaddiqu wa la tukadzib. Jangan betul, jangan kata salah. Dengar dulu. Tengok yang melampau, yang menyentuh tentang kedudukan Nabi. Ni Nabi Sulaiman dengan Daud ni di antara Nabi yang terkunanya dalam kisah Israeliat. Kita akan cerita di tempatnya nanti, insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak sabar dengar cerita Israeliat, beli buku ni. Ni. Buku ni nama dia Israeliat dan hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Israeliat, hadis tafsir dan kitab tafsir. Orang tanya, kenapa kita tafsir kita penuh dengan Israeliat? Kita kata Israeliat itu pemanis cerita, pemanis. Macam kita makan nasi, ada makan kuih. Dan penambah perisa. Tapi jangan lebih tambah. Itu bahaya. Yang lebih itu bahayanya. Baik, beli kita ni. Orang tanya, nak beli kat mana Ustaz? Dalam tafsir. Allahu Akbar. Kita ni diterjemah oleh Jakib, diterjemahkan oleh Painter Jakib. Mana kita tak habis lagi. Wadi Namli kat mana? Ada kata di Palestin, ada kata di mana-mana lembah. Kita kata yang penting bagi kita, Sulaiman cakap dengan semua. Itu yang paling mustahab, yang kita nak fokuskan. Di mana tempat? Wallahu a'lam. Bila Sulaiman nak datang, lalu qalat namlah, berkatalah seekor semut. Sama dia ketua semut ataupun dia pengawal semut, security semut, berkata, kita kata wallahu a'lam. Cuma kalimah namlah la tadullu
masuk dalam rumah. Masuk dalam wadi kita ni. Masuk dalam wadi selamat sebab rumah tu dalam tanah. Allahu Akbar. Ya ayuhan namlu dukhulu buyutakum musri'ina muhtarizin. Masuk cepat dalam rumah. Masuk cepat. Kata Ibn Arabi, la khilafa indal ulama, tidak ada khilaf di kalangan ulama pengkaji bahawa annal hayawanat laha afham wa uqul. Hayawan-hayawan ni dia ada kepahaman dan dia ada akal untuk dia. Bukan akal taklif, ada akal untuk dia. Sebab itu banyak binatang ni, hayawan-hayawan ni macam kuda, dia boleh buat kerja sendiri. Dalam peperangan ke apa, kita kata hebat kan. Akal macam dia, yang kata akal kita tak sama. Tapi dia boleh buat kerja. Apa jadi tuan-tuan? Kenapa masuk wadi cepat-cepat? Kenapa kena masuk rumah cepat? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Janganlah pula nanti Sulaiman dan tenteranya memijak membinasakan kamu. Masuk cepat, jangan dipijak oleh Sulaiman. Sulaiman jahat ke? Wahum la yash'urun. Sedang mereka tidak menyedari. Allahu Akbar. Para ulama ni, bila sebut tentang wahum la yash'urun, kita kata betapa beradabnya semut dengan Nabi Sulaiman AS. Betapa tingginya integriti, betapa mulianya semut. Nak banding dengan kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia mulia semut? Tengok nota di bawah. Semut ialah sejenis makhluk yang sungguh menakjubkan cara hidupnya. Menurut kajian penyelidik, semut membuat sarang dalam tanah cukup lengkap dengan lorong-lorong dan bilik-bilik yang bertingkat-tingkat. Tuan-tuan cari, saya share di Facebook saya ni, Wadi Namli. Tengok search Wadi Namli, kita jumpa cerita yang orang kaji tentang semut tadi. Allah. Dan sebahagian dari bilik-bilik itu dipenuhi dengan bekalan makanan dari biji-bijian untuk musim sejuk. Kadang-kadang kita tengok kan, semut dia keluar dalam rumah kita je, keluar banyak. Semut keluar ni, dia pergi cari makan. Kemudian dia balik simpanan stok dia banyak, dia duduk situ, lockdown kat situ. Kita pun kalau nak lockdown orang, kita kena belajar ke semut, bagi makan lebih cukup. Kamu 2 minggu lockdown, berapa kilo beras, berapa ni? Jangan bagi sama rata. Kita hantar ada makanan, berapa? 5 kilo beras. Rumah ni 5 kilo beras. Rumah ni seorang duduk, yang ni 10 orang. Semut pandai dalam masalah lockdown dia. Dia simpan makanan. Masya Allah. Kisah semut itu disebutkan di sini ialah sebagai contoh tauladan bagi umat manusia supaya mereka memahami keadaan makhluk-makhluk dan bagaimana semut itu bersatu padu untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Demikian juga mereka bersatu padu untuk mencari kebaikan bersama. Kalau kita nak banding dengan kita hari ni, semut dengan kita, mana cerdik? Cerdik semut. Semut bersatu. Tauhidil kalimah. Kita berebut. Orang panggil berebut apa? Berebut semua benda, berebut belaka. Berebut kursi, berebut wanita pun tak habis-habis. Sampai berkatak kata orang, bergolok. Berebut kursi ni tak habis-habis lagi. Belum dapat kursi tu dah mula dah pegang sebelah kaki ni, pegang macam-macam. Semut lah bersatu hati, masuk dalam rumah, jangan sampai kamu dilanyak oleh Sulaiman. Dan yang peliknya tuan-tuan tanda letak tanda wahum la yash'urun. Kita akan berhenti lama di sini kalau saya nak berhenti, tapi kita nak lalu je. Dia kata Sulaiman tak tahu tu. Inilah dia panggil ilmu husnuzan, ilmu bersangka baik pada orang. Tapi ilmu ini telah hilang banyak daripada puak-puak cyber tropa, puak-puak geng-geng troll, geng apa dia istilah puak-puak main internet ni, RBA apa benda, saya pun sebutkan salah pula. Yang pentingnya geng-geng cyber tropa ni tak ada langsung dalam kepala dia berfikir tentang benda baik kepada husnuzan dengan orang, tak ada. Yang dia ada, hentam. Semua ajar kepada tuan-tuan supaya berfikiran baik. Dia kata apa? Wahum la yash'urun. Sulaiman bukan jahat.
Sulaiman orang baik, tapi mungkin dia pijak kita dengan sebab dia tak tahu kita ada sini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, saya rasa kalau ilmu ini dipraktik dalam kehidupan kita, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat, masya-Allah. Wahum la yash'urun. Tuan ambil ayat ni, tadabbur, perhati tengok kenapa kita tak boleh bersangka baik sebagaimana semut bersangka baik. Allahu Akbar. Apa jadi? Bila Sulaiman dengar, saya tak tahu dia dengar macam mana. Tuan-tuan, Allah kata Tuan Sulaiman dengar, kita kata Sulaiman dengar. Sudah. Macam mana Sulaiman boleh dengar semut dalam tu? Itu saya cakap, adakah Sulaiman sudah ada, masa Sulaiman sudah ada Bluetooth? Tidak Bluetooth kalau orang semak di telinga tu. Kan? Bluetooth boleh dengar. Wallahu a'lam. Ilmu teknologi Sulaiman ni bukan sebarangan. Bukannya main-main. Setakat Bluetooth tu, orang panggil, orang Kelantan kata mesej, simple dia tu. Dia boleh dengar kalam al-annam. Baik, bila dia dengar apa jadi? Tuan-tuan tengok apa sikap Sulaiman terhadap semut. Menarik sekali ni. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا يَا رَبِّ. Maka tersenyumlah Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Ya Allah, Sulaiman dengar semut cakap, dia bersenyum. Fatabassama, senyum, dhahikan, ketawa. Tengok nata ada buah kata apa. Nabi Sulaiman dapat memahami apa yang dikatakan oleh semut itu. Ialah salah satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan kerana itulah ia berdoa semoga ia sentiasa mendapat hidayah petunjuk, mendapat bimbingan Allah Azza wa Jalla, supaya dia tetap berbakti dan tidak putus bersyukur kepada Allah. Masya Allah, tingginya darjat Nabi Sulaiman. Kerajaannya besar, tapi syakir, seorang yang sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Baik, saya nak pergi bawa tuan-tuan mengembara bersama Nabi Sulaiman. Mari kita pergi tengok apa yang berlaku. Bila Sulaiman dengar semut bercakap, semut telah memberi nasihat kepada geng-geng dia. Allah Ta'ala beri kepada semut satu benda yang luar biasa. Dia panggil khariqal lil adah. Bagaimana semut seekor yang bahasa dia, suara semut ni siapa boleh dengar, Masya Allah. Tapi dia boleh bagi announcement, satu wadi namli semua dengar. Ini mukjizat untuk semut. Mala al-wadi bi sauti namlatin wahida min a'jabil ajaib. Kata di ulama tadabbur, satu bandar semut boleh dengar satu cakapan seekor semut, ini satu benda yang cukup ajaib. Wallahu a'lam bagaimana suara dia tu boleh sampai kepada kawan-kawan dia. Boleh jadi teknologi saran itu kalau cakap sini semua boleh bagi suara. Satu kemungkinan, ataupun melalui tanggungjawab. Semut ni cakap sini, semut ni sampai ke ujung. Itu pun dipanggil kesatuan semut di dalam menyampaikan maklumat. Sebab apa? Sebab mereka jujur, dia tidak ada cyber tropa yang karut, yang duk sebar fitnah kepada orang, yang duk menyebarkan berita tak betul. Kita ni belum apa-apa lagi. Oh, siap dah. Oi, macam-macam. Masya Allah, ilmu semut ni perlu dikaji dan diteliti. Itu satu. Jadi kenapa Tuhan sebut ini fatabassama? Patutnya terjemahan dibagi dua-dua tu. Fatabassama, Nabi Sulaiman senyum. Dhahikan, ketawa. Dua perkara yang kita tadabbur sini. Kata di ulama, annahu syara'a fi dhahik. Bila dia dengar, dia senyum. Oh, semut cakap. Boleh jadi bila sampai pada kat wahum la yash'urun, Sulaiman tak tahu tu. Kalau tidak dia pijak kita. Dhahika, Nabi Sulaiman ketawa. Tapi kita kena ingat, ketawa Nabi ni sekadar bunyi suara gitu ya. Tidak ada qah-qah. Qah-qah ni maknanya orang panggil ni berdekah-dekah dah. Sebab patut ulama mengatakan orang yang ketawa berdekah-dekah ni kan masalah besar dia panggil. Maksudnya tabassum dhahik. Senyum
ketawa. Suka dengan ketawa. Ketawa ni sekadar bunyi suara sikit lah. Tapi tidak berdekah-dekah. Orang ketawa berdekah ni kata di para ulama, dengar sikit ni. Kitanya suka ketawa berdekah-dekah ni. As-Sa'di contoh dia kata, hadza halul anbiya. Itulah cara nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka senyum dan ketawa sedikit saja. Al-adabul kamil wa ta'ajjub bi mawdihi. Maknanya bila dia ketawa sebab dia kagum dengan semua. Wa alla yablugha, dan tidak sampai berdekah-dekah ketawa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jullu dhahiki tabassum. Nabi kita ketawa dia senyum je. Paling tinggi nampak nawajiz, gigi taring itu nampak. Mana Nabi kita ketawa tu suka sampai nampak gigi taring. Dan dia tidak ada qahqah. Qahqah ni kah suka tidak ada. Ulama kata apa? Fa innal qahqahata tadullu ala khifatil aqli wa su'il adab. Nauzubillah. Orang yang ketawa berdekah-dekah ni menunjukkan kepada akal dia tak apa-apa kemah dan adab etika tak apa betul. Allah. Saya bersahabat di sini, kita terfikir, kita waktu kita buat dengan kawan-kawan kita, ya Rabbi cabut kepiyuh, kata orang, punya ketawa. Yang saya tak boleh terima, kalau muslimat wanita sama dia berkumpul di lobi hotel di Mekah Madinah, dia ketawa, saya pergi selalu. Hajah, mu khabar kau duduk mana ni? Kalau jemaah saya lah, jemaah orang lain kita jeling je lah, nak kata apa? Ya, kita marah kan, dia kata ni pakcik gila mana pula mari ni, lagi teruk kita. Dia bukannya zaman semut ni, zaman orang. Baik. Ibnu Hajar dia kata apa? Menyatakan, menyebut tentang perbezaan di antara senyum, ketawa, berdekah-dekah. Dia kata tiga tu berbeza. At-tabassum, senyum permulaan kepada ketawa, kita senyum. Wadhahik, ketawa tu sampai mesti kena kita punya ni, muka kita ni bergerak. Ketawa suka. Tapi sehingga nampak gigi. Itu dia panggil ketawa. Wa in kana bi sautin 'alin fa huwa qahqah. Bila dengar suara ha itu dia panggil qahqah. Tiga ni. Maka yang dibenarkan setakat mana? Setakat senyum, ketawa, nampak gigi boleh. Kalau ada gigi lah, kalau tak ada gigi tak payah senyum, tak payah ketawa, nampak gigi lah. Nampak kursi pula tu. Tapi ketawa berdekah-dekah itu di luar daripada sifat yang baik. Sudah kita. Tak faham dia. Baik. Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman senyum, ketawa daripada kata-kata semua. Tuan-tuan tengok. Waqtulifa bimakan. Ulama berbincang kenapa Nabi Sulaiman ketawa. Kenapa? Sebab apa dia ketawa? Tuan-tuan tanda, saya catat di sini ada 7 perkara. Cepat tulis. Yang pertama, binikmatillah, Allahu Akbar. Nabi Sulaiman ketawa gembira dia dengan nikmat Allah Ta'ala, memperdengarkan dan memberi dia faham bahasa semua. Masya Allah, tabarakallah. Ketawa Sulaiman, ya Rabbi. Yang kedua, bisana'in namlati alaihi wa ala junudihi. Sebab semua puji dia dengan tentera dia. Semua kata apa? Mereka ni bukan orang jahat, tapi dia tak tahu. Wahum la yashkuru. Allahu Akbar. Semua bersangka baik, kita bersangka buruk, sama-sama umat Islam. Lagi dahsyat. Dengan geng kafir yang duduk hentai selari-hari tu boleh bersangka baik pula tu. Masya Allah. Yang ketiga, ta'ajjuban, tulis. Yang ketiga, ta'ajjuban min hazriha wa tahzirha. Ta'ajjub Sulaiman betapa bertanggungjawabnya geng-geng semut sama-sama dia. Masuk cepat, kena pijak Sulaiman. Tunggu sini. Allahu Akbar. Ta'ajjub dengan tanggungjawab. Jadi mau ya ambil semua je. Dan yang keempat, mereka itu
menjaga kemaslahatan umat semua. Bukan dia panggil tidak orang panggil nak selamat diri. Nak selamat diri dia seorang yang ikut lantak lah. Kita hari ni kalau kita apa-apa berlaku, kita kena selamatkan kita, selamatkan keluarga, selamatkan orang lain. Macam kita inilah bahasa zaman Covid ni kan, selamatkan diri, apa dia punya istilah? Selamat semua. Saya pun tak ingat ada waktu disuruh buat rakaman dulu, apa dah kan? Selamat kita, selamat orang semua. Itu maksudnya. Maknanya ini dia punya semua. Yang kelima, Nabi Sulaiman ketawa i'jaban bi fasahatiha wa nusha wa ta'biriha. Sulaiman ketawa kerana dia kagum dengan bahasa semut yang fasih dan juga memilih bahasa yang menarik. Masuk cepat. Nanti dipijak oleh Sulaiman dengan tentera. Dia orang tak tahu tu. Sulaiman kagum. Yang keenam, ini menarik tuan-tuan. Sulaiman ketawa li'annaha arafat ismahu. Dia ketawa sebab semua kenal dia. Sulaiman. Kita kawan sebelah rumah tak tahu nama apa. Dia panggil nama apa? Pakcik tu. Masya Allah, tabarakallah. Aib kita tuan-tuan. Berkawan dulu berbulan duduk satu taman, tak tahu nama apa. Semua tahu nama Sulaiman. Masya Allah. Yang ketujuh, wahum la yash'urun fawasamatu wa jundahu bis salah wa rafa. Semua juga telah meletakkan Nabi Sulaiman ni orang yang berlemah lembut, orang berterima rasa, orang yang baik, bukan ganas. Ini dia panggil 7 sebab yang menjadikan Nabi Sulaiman ketawa. Masya Allah. Kita ni kadang-kadang ketawa tak tahu benda. Itu masalah lagi. Kenapa awak suka? Entah. Jangan. Kita duduk diam-diam seorang-seorang tiba-tiba ketawa. Orang Kelantan panggil tapuk lah kata. Tapuk maknanya tak apa betul. Kita nak ketawa biar ada sebab yang munasabah. Baik. Apa jadi dengan Sulaiman bila dia dengar semua 7 perkara yang menyebabkan dia ketawa? Nabi Sulaiman langsung berdoa. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Allahu akbar. Langsung Nabi Sulaiman berdoa dan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kurnia kepadaku dan juga kepada ibu bapakku, dua ibu bapakku. Wa an a'mala salihan tarda, supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang kau redai. Tengok ni. Dapat kuasa nak beramal soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Jadi walaupun aku pakar besar, tapi aku tak nak keluar daripada kelompok al-anbiya wal mursalin. Ini cita-cita besar Nabi Sulaiman. Dia tak nak keluar daripada mana? Daripada kelompok para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Kita pun kalau kita jadi orang besar, jangan duk fikir nak lari sana lari sini, jangan. Itulah di antara cerita Nabi Sulaiman. Baiklah, kita simpulkan apa yang kita belajar. Kemudian jangan lupa dalam ayat 20 nanti Sulaiman mula membuat pemeriksaan tentera. Kan tadi kita buat tayangan tentera. Nabi Sulaiman ni dia kawal sendiri, dia tengok sendiri tentera dia hadir tak hadir. Kita ni tak ada kawalan yang jadi tak terkawal tu. Baik, beberapa faedah yang saya kutip di sini. Tuan-tuan tanda, faedah yang pertama, Allah kata walaqad ataina Dauda wa Sulaiman ilma. Kami beri pada dia ilmu. Fil ayah, kata ulama tadabbur, fil ayah dalilun ala syarafil ilmi. Ayat ini menunjukkan dalil mulianya orang yang punya ilmu. Ilmu yang beramal dengan ilmu dia lah. Kalau setakat ilmu saja ada, tak jadi juga. Ramai juga orang ada ilmu tapi tak tahu ke mana. Yang kedua, ayat ini juga wa utina min kulli syai', kami beri kepada Sulaiman maklumat yang diperlukan dalam pentadbiran dan ketenteraan. Maka di sini ulama mengatakan targhiban lana fi talabil ilmi. Yang tadi kelebihan ilmu secara umum. Yang kedua ni kita kena menuntut ilmu, mencari ilmu. Wassa'i fi tahsil,
dan berusaha untuk mendapat ilmu di dalam kerjaya kita. Bidang profesion yang kita nak masuk, kena ada ilmu. Kalau kita duduk dalam bidang ketenteraan, kena ada ilmu tentera. Bidang engineer, tak nak kena tahu. Bidang ilmu agama pun kena tahu. Jangan duk cakap tak tu pasal. Ini tidak ni, semua benda bawa mari belaka. Asalkan jumpa dalam kitab, saya baharkan. Habis cerita. Allahul Musta'an. Yang ketiga, saya ambil rekah je masa kita lewat. Yang ketiga, Masya Allah, tabarakallah, dua beranak ni kata apa? Alhamdulillahilladzi faddalana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah pada kita. Ayat ini at-tadhkir bit-tawadhu'. Ayat ini mengajar kepada kita ilmu tawadhu'. Sebab kita pandai, kita kaya, kita boleh pangkat, kita kedudukan bukan sebab kita, sebab kurniaan daripada Allah, maka kita kena syukur. Tawadhu'. Ni tidak ni setengah manusia ni sombong. Aku punya ni, ini saya punya perancangan, saya punya strategi, berjaya kita. Berjaya kita setakat mana kita? Tak. Saya kekayaan saya ni sebab saya pandai. Ya akhi, semua tu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Tuhan beri pada kita. Sama ada Allah nak angkat darjat kita, ataupun Allah angkat tinggi untuk dijatuh dari atas. Jangan main. Setengah orang ni bila tengok kawan dia boleh pangkat besar, dia kata Alhamdulillah, strategi kita berjaya. Nasib baiklah kita tinggal kelompok ni dulu, kita masuk geng ni, kita tinggi. Belum tentu awak mendapat rahmat Allah, mula jadi naik tinggi, Allah nak hempah tu dari atas ke bawah lagi dahsyat. Kita fikir. Sebab itulah di ayat ini Nabi Sulaiman mengatakan tawadhu', bersifat tawadhu'. Yang keempat, wa qala alhamdulillah alladzi faddala. Ayat ini juga menunjukkan bahawa kalau kita dapat nikmat, kita kena syukur dan kita bergembira dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Kita kena syukur dan kita bergembira dengan segala nikmat yang Tuhan beri. Dapat nikmat kedudukan, dapat nikmat harta, dapat nikmat isteri, dapat nikmat anak, cucu, itu semua nikmat. Bergembiralah kita dengan anugerah yang Tuhan bagi. Jangan duk sombong, takabur, tak reti bahasa kata orang. Yang kelima, apabila kita tengok nikmat, kita kena syukur. Apabila kita tengok orang dapat nikmat, jangan dengki. Dan apabila orang kena bala, kita bersyukurlah Allah Ta'ala selamatkan kita. Sebab tu bila kita tengok orang kena bala, ada dalam kitab Perisai Muslim bacaan-bacaan yang diajar alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka sampai ke akhir ya. Artinya kita kena duduk dalam keadaan kita syukur dengan sebab kita selamat. Ataupun kalau kita tengok orang boleh nikmat, kita jangan dengki dengan dia. Kita kena berusaha untuk jadi macam dia kalau kita mampu, atau kalau tak mampu cukup sabar, setakat tu yang kita ada. Yang keenam, faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin. Allah Ta'ala limpahkan kami kurniaan mengatasi ramai daripada orang lain. Kata dia, hujja'ala yajuzu lil alim, harus bagi ulama yang betul-betul pandai sebut kepada orang ramai tentang martabat ilmu. Martabat ilmu supaya orang tidak terpengaruh dengan perwatakan umum saja. Kita tengok orang ni pakai serban, bukan satu serban, 3 serban dia pakai. Atas kepala ada satu, bulat pula, serubung, atas bau lagi ada. Tapi bila dia cakap, kata orang, maklumat dia ke laut. Istilah orang sekarang lah, istilah ahli-ahli Facebook, maklumat ke laut. Mana ke laut? Tak ada dia cakap qala Allah, qala Rasul. Dia bercakap dia semalam saya mimpi tu, cerita karut, apa benda mari kan. Jadi kita kata kita kena maklumkan kepada orang supaya orang jangan terpengaruh dengan orang. Kita beritahu saya alhamdulillah dalam ilmu ini, ilmu yang saya nak cakap ni, saya belajar. Belajar dengan siapa? Sebut nama guru kita baru boleh kenal. Guru dia popular juga. Bagaimana? Jadi kita kena bagi tahu martabat ilmu supaya orang tak terpedaya. Dia ni cakap sedap ni. Tapi dari sudut ilmu, dari sudut amalan lain macam. Sekarang ni sehari dua ni saya sangat takut. Kita berdoalah kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala, Allahumma aqsimna minal fitan ma zahara minha wa batan. Ya Allah, jagalah kami daripada sebarang fitnah yang zahirnya yang tersembunyi. Hari ni baca surat khabar takut kejahatan ustaz ni kena tangkap. Ini selebriti ni kena bawa ke polis. Ini macam-macam kita kata menakutkan sebab ini yang kita bimbang. Kita kadang-kadang ada ulama yang ikhlas beramal tapi tak rapat ramai pengikut, follower tak ada. Sebab dia mengajar, dia tak ada video, dia tak ada ni.
Tapi ilmu dia Masya Allah laut. Yang lain yang duk cakap besar ni ilmu ke laut. Masya Allah. Pagi ni bercakap tasawuf, menangi-nangi orang. Petang kakak dia duk jual dalam video dia pula, duk jual barang-barang pula. Aduh, sekali ni bini duk tayang kat situ. Apa cerita? Baik. Jangan pergi jauh. Yang ke-7, semua bertanggungjawab dengan kaum dia. Semua bertanggungjawab dengan kaum dia. Kita orang manusia lebih patut bertanggungjawab. Bila kita ada contohnya kawan sini ada benda bahaya, ada benda tak baik, kita bertanggungjawab bagi maklum kan di sini jangan pergi kawasan ni tak baik. Ataupun musim Covid ni kalau orang ni memang kena Covid ataupun ada kontak rapat dengan orang, jangan pergi melalui sana sini. Ni tidak, dia potong gelang pergi pasar. Akhir kali satu pasar kena tutup dengan sebab dia seorang. Tengok semua menyelamatkan satu ummah. Wadin nabli kita
sekali. Bukan kawan dia kena je sekali dengan ustaz kena tiba ke bobok ni. Tiba no Kelantan, tibai kata orang. Dalam bahasa Quran kata at-tabayyun. Tabayyun tu minta penjelasan. Tapi masyarakat kita at-tibayun. Tibai. Dia pandai tibayun, dia tak pandai tabayyun. Na'udzubillah min ghadabillah. Jadi ingat Jumaat, ingat selawat. Terimalah hadiah yang terbaik dari kita, daripada sahabat. Dan satu lagi tugas kita hari ni, iaitulah baca surah Al-Kahfi. Orang yang boleh pergi ke masjid, jangan lupa pergi awal. Yang tak boleh pergi masjid, menangislah di rumah, minta Allah Ta'ala hilangkan COVID, minta Allah Ta'ala angkatkan hisar, kepungan masjid yang sangat menebal di kawasan masing-masing. Tak boleh pergi masjid lagi kerana takutkan COVID. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Silakan beliau. Siapa? Silakan tak kali. Boleh. Silakan ngasih ke dia. Ya, punya sini tak boleh dia bingung penjual. Ada lauk tu. Jauh tu. Jemput tak ada. Tak ada. Tak ada. Makan itu.